So saya punya pan pun dah panas. First of all, kita akan masukkan butter. Butter kita pun dah cair. Boleh masukkan bawang Holland dulu ya. Kita masukkan bawang Holland dulu. Kita nak masukkan bawang putih lagi sebab bawang putih dia tekstur dia cepat masak. Masukkan bawang putih. Bawang putih ni kalau buat goreng, hiris nipis-nipis lepas tu goreng kan. Letak sikit garam kan. Letak sikit perasa Allah. Next ialah kita masukkan daging. Kalau yang tak nak, biasa lasagna memang guna daging. Saya rasa tak ada lagi yang guna ayam kan. Ada tak guna ayam? So kita akan masukkan sos. Saya menggunakan Prego original. Guna sos banyak, tak ada masalah. Dan apa yang saya nak buat ialah saya nak campurkan cheese tadi. Ini dia cheese-nya. Okay, next saya nak campurkan cheddar cheese yang telah diparut. Dan saya nak letakkan sedikit herbs. Di sini ialah Italian herbs. Okey, saya rasa sos kita dah masak. Masya-Allah. Tapi nak buat lasagna ni banyak tau. Untuk cheese dia memang banyak. Kita boleh gunakan apa nama? Cheese apa tu panggil? Dah siap-siap masak ni terus tutup dengan penutup dia. Ni nampak dia ada penutup. Tapi bukan tutup sekarang, nak bakar ni tak boleh tutup lagi. Okey, so inilah dia yang dah siap, yang belum dibakar lagi. Okey, di belakang ni dia dah bagi tahu dah kita. Dia bagi tahu pula kan. So, sekejap lagi saya akan bakarkan dan saya akan tunjukkan hasilnya dalam gambar je lah kan. Video ke gambar? Gambar lah, kita akan bagi gambar kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irwan Muhibin dan anda sedang menyaksikan The Aki Show. Hari ini alhamdulillah episod yang ke-12. Seperti biasa, dalam segmen Kitchen nanti Bunga akan mengenengahkan satu resepi yang baik, yang lazat insya-Allah, nasi goreng tom yum tapi dimasak dengan microwave. Dan dalam segmen Akademi pula, Nip dan Abang Yus akan terus bercerita tentang ketogenic lifestyle, what to eat and what not to eat, okay? Dan hari ini dalam Aki Kawan kita ada homemade by Ira, insya-Allah. Cheese lele dan choco-jar viral katanya, homemade by Ira insya-Allah dalam segmen Aki Kawan. Okay, semua itu dan banyak lagi dalam Aki Show hari ini, episod yang ke-12. Terus setia bersama saya Irwan Muhibin dan seluruh keluarga Aki Show. Jangan ke mana-mana, okey? Alright, alhamdulillah. Anda bersama-sama dengan saya Irwan Muhibin dan dalam segmen Kitchen pada episod Aki Show yang ke-12 hari ini, insya-Allah Bunga akan sharekan satu resepi, yakni resepi nasi goreng tom yum. Tapi apa yang specialnya, Bunga masak guna microwave, okey? Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama-sama dengan Bunga. Assalamualaikum. Khabar-khabar, bertemu kembali bersama Bunga dalam rancangan Aki Show di segmen Kitchen. Okey, hari ini special sikit. Bunga akan tunjukkan kepada semua bagaimana cara penghasilan nasi goreng tom yum menggunakan kaedah microwave. Mesti you all tanya-tanya kan, kenapa nak guna microwave? Okey, sebenarnya Bunga ni penat nak fikir. Pagi-pagi Bunga selalu fikir apakah menu nak sediakan untuk anak pergi sekolah, bento for kid kan. Diorang ni kebiasaannya memang akan bawa bekal lah sebab diorang sekolah Cina, SJKC. So makanan tu kita nak pilih yang betul-betul halalan toiban kan, untuk makanan
makanan rohani anak kita tu, supaya nanti akhlak dia pun membentuk akhlak yang baik daripada makanan kita tadi. Jom kita start. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah seperti paste tom yum, bawang Holland, kita gunakan daun limau purut, sedikit cili api. Kalau misal kata anak-anak kita tak makan pedas, so tak payah letaklah sebab paste tom yum ni dah pedas. Kita perlukan sedikit protein seperti ayam, udang, sotong, Bunga letakkan sedikit ketumbar, daun ketumbar, bahan-bahan perasa, dan main ingredient kita yang bahan utama dia, of course lah, kita ada beras yang belum menjadi nasi ya. Kemudian nanti kita baru dia dah siap, nanti dia akan menjadi nasi lah. Bunga gunakan hari ini beras basmati. Kalau nak gunakan beras brown rice ke, konon-konon kita nak bagi sihat kan, pun boleh. Nak guna beras biasa pun boleh, tak ada masalah. Alright, jom kita mula. Kita panaskan dulu kuali kita. Okey, untuk bahan tumisan, kalau kita nak buatkan nasi goreng kita seperti biasa, paste tom yum ni kita boleh prepare a day before. Sebab apa? Untuk menjimatkan masa. Nanti sekiranya pagi-pagi you all dalam kelang kabut ke, you all dah boleh keluarkan paste tu, masukkan dalam microwave 15 minit, sambil-sambil siap masuk dalam microwave tu, you all dah boleh bersiap dah. Siapkan anak, siapkan diri, you all nak pergi kerja, siapkan husband. Itulah orang kata apa? Penjimatan masa, quality time yang terbaik. Anak kita dapat makanan yang sihat, juga kita pun masa kita ni kita dapat konsisten. Masa kita tu apa nama orang kata, masa yang kita dapat tu very quality lah. Okey, kita start ya. Mula-mula kita tumiskan dulu bahan-bahan tumisan kita, tapi Bunga gunakan minyak yang ada pada paste tom yum kita. Okey, kita onkan dia. Okey, kita ambil suhu 16 lah, paling high, bagi dia cepat sikit kan. So kita tambahkan dengan sedikit minyak masak. Kalau kita nak masak menggunakan kaedah microwave, minyak ni dia kena dalam sukatan 3 sudu besar. Beras dia lebih kurang 1 kilo beras, ataupun kalau kita nak sikit, kita boleh guna sukatan pot lah. Kadang-kadang ada yang pot kecil tu kan, so kita boleh gunakan. Okey, dia sudah panas sikit, dan barulah kita tumiskan bawang Holland. Masukkan ni bawang Holland. Bawang Holland ni Bunga gunakan setengah labu sahaja. Kalau misal kata you all tak nak letak bawang pun boleh, tak ada masalah. Kalau you all rasa anak-anak tak makan pedas, boleh je you all nak tukar nasi goreng Cina ke, nasi goreng kampung, nasi goreng butter pun tak ada masalah. Okey, kemudian kita masukkan garlic, bawang putih. Bawang putih ni Bunga masukkan dalam 3 labu. Okey, kita tumiskan bahan-bahan kita ni tadi sehingga dia layu. Okey, Bunga nak share sikit, sekiranya kalau you all nak buat masak pagi-pagi kan, you all nak pakai half boil, nak masak half boil egg ke, ataupun you all nak masak telur rebus ke, boleh je you all guna microwave. Masa betul, kaedah betul, jadilah dia. Senang kerja you all. Sambil-sambil you all siapkan anak tu, makanan dah siap dah. Kaedah ni juga dia mengurangkan risiko basi tau. Misal kata contoh kan, kalau kita masak dalam kuali, kalau you all tak masak betul, nasi tu pun tadi dia akan cepat basi. Sebab of course lah, kita dah masakkan anak tu, kita masuk dalam bekas bento dia tu. Kalau misal kata masakan you all panas dah terus tutup, anak makan dalam pukul 9, pukul 10, mungkin risiko basi kan. Kalau misal kata masak dengan kaedah steam, kalau microwave ni lebih kurang kepada kaedah steam lah. So tak ada masalah. Okey, dia dah bau dia dah naik. Kalau Bunga nak cakap you all bau ke tak, mestilah you all tak bau kan. Okey, kita masukkan kita punya protein.
kita punya bawang, udang. Kalau you all nak masukkan protein-protein yang lain pun boleh. Kadang-kadang anak-anak ni dia suka banyak protein, dia tak suka banyak nasi. Kalau macam anak-anak bunga, dia orang lebih kepada nasi, dia orang tak suka protein banyak. Okey. Apalah cerita Abang Irwan dengan Hanif kat studio Harap-harap dia orang sihat. Okey. Kemudian kita masukkan sotong pula. Dia depends lah perempuan. Kalau you all rasa you all nak masukkan nak goreng ni, nak masak Maggi, tak boleh. Kalau you all rasa nak masak Maggi kari, tak boleh lah kalau macam setakat Maggi kari. Kalau nak masak Maggi goreng, masak dalam microwave tu macam tak relevan pula kan. Okey. Kemudian Bunga masukkan sedikit ayam. Ayam ni bergantunglah. Yang ni Bunga guna bahagian whole leg. Ayam pun ada bahagian-bahagian kan. Okey. Bunga masukkan sedikit lagi minyak daripada paste tom yum tadi dan juga masukkan sekali paste tom yum. Alright, kemudian kita masukkan cili api, daun limau purut. Daun limau purut ni actually dia nak bagi rasa je, dia nak bagi naik bau. Misal you all kalau macam anak-anak, tak perlu nak ricih lah, halus-halus. Nanti kan jenuh anak-anak nak keluarkan sikit-sikit sebab benda ni dia rasa dia agak sedikit kuat kan. Kita masukkan sekali cili api untuk bagi dia rasa pedas-pedas sikit. Okey. Kita tumiskan dia sampailah protein kita ni tadi masak. Alright. Okey, Bunga nak tanya pendapat you all. Apa pandangan you all mengenai segmen Aki Show sekarang? You all banyak kan? Bunga percaya you all dapat banyak benefit, banyak info mengenai segmen yang ada di dalam Aki Show kan. Saya tengok macam Akilah pun banyak kongsikan resepi-resepi yang memudahkan kerja you all. Macam semalam Bunga perasan yang Akilah dah ajar you all cara buat lasagna kan. You all dah try belum? Kalau belum try, baik cepat-cepat try. Supaya nanti kan, kalau misal kata you all nak buat lasagna tu untuk bekalan anak, boleh. You all boleh dah siap, you all frozen kan, and then besok paginya masuk je dalam microwave, dah boleh bawa pergi sekolah. You all nak bawa pergi kerja pun boleh, jadi menjimatkan. Okey, kita dah nampak kan, dia dah keluar dia punya minyak tadi. Kita masukkan sayur. Sayur ni terpulanglah, you all nak masukkan sayur, carrot ke. Actually Bunga guna je bahan-bahan yang ada dekat rumah. Sometimes kita ni tak perlulah nak strict sangat pada sesuatu resepi tu. Kalau resepi tu guna ni carrot, you all kena guna carrot. Tak, you all boleh je nak modified sikit resepi you all tu agar sesuai dengan bahan-bahan yang ada dekat rumah. You all boleh gunakan je apa sahaja bahan yang ada dekat rumah. Kalau misal kata habis pula bawang, you all boleh je masak nasi goreng butter yang macam Bunga cakap. Kalau tak ada butter, nak buat apa? Hantar pun boleh, tak ada masalah. Okey. Dia dah protein kita pun dah hampir masak. Okey, dekat sinilah kita akan masukkan sekali bahan-bahan perasa dia. Bunga masukkan sedikit chicken stock, garam dan juga ajinomoto. Ajinomoto pula. Kalau boleh Bunga tak nak guna ajinomoto sangatlah kan. Kita guna oyster sauce. Oyster sauce. Masakkanlah dia sehingga rasa dia sekata. Okey, Bunga actually agak-agak je. Okey. Siap. Paste dia akan jadi macam ni.
Okey, kalau you all nak lagi dia nampak shining nasi tu, lebihkan sedikit minyak lah. Kalau misal kata you all nak nasi tu dia kering-kering sikit, so minyak yang macam ni dah memadai. So tak perlulah you all tambah minyak lagi. Okey, siap. Okey, kita pergi kepada next yang step yang seterusnya. Kita kemas dulu. Okey, kita put aside. Kita pergi kepada beras kita pula. Okey. Matikan dulu Okey. Macam mana kaedah dia? Kaedah dia sangat senang. Paste ni kita masukkan je dekat dalam nasi kita. Okey. Masukkan. Masuk pelan-pelan. Tempting tak? Bunga dekat sini pun dah bau dia. Ya Allah, sedapnya. Tak sabar nak bagi tim Abang Irwan makan ni. InsyaAllah kita masak dengan hati ikhlas, insyaAllah sedap. Allah bagi sedap, bukan Bunga yang buat sedap, Allah bagi sedap. Okey, kita gaulkan dengan beras basmati yang Bunga dah rendam, basuh dah rendam. Okey, kadang-kadang orang tanya kenapa nasi tu perlu rendam. Okey, tips dia untuk mempercepatkan masa masak nasi tadi tu. Bunga rendamkan beras basmati kita dengan air panas supaya beras kita cepat masak. Sebab bila dia dah kembang, beras ni bila dia direndam, dia akan kembang. So bila dia dah kembang, proses masak kita tu lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kita tak perlu ambil masa yang terlampau lama. Okey, kemudian Bunga masukkan daun ketumbar. Alright. Last, kita masukkan juga air. Jangan cakap masak dalam microwave tak guna air. Nanti nasi you all tak jadi air. Beras you all tak jadi nasi. Okey. Sukatan dia, sukatan dia macam mana? Daripada beras ni tadi, air dia mesti satu jengkal kita punya lebih beras nasi air ni lebih daripada beras yang ada kat situ. Faham tak? Okey. Okey, mangkuk yang kita gunakan pun mainkan peranan. Dia tak boleh guna mangkuk yang nipis. Kita boleh gunakan mangkuk plastik yang tebal dan juga mangkuk kaca yang tebal. InsyaAllah dalam microwave tu dia akan selamatlah, dia tak pecah dan tak ada risiko-risiko lain. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Kita kena tutupkan dia sebelum kita masakkan dalam microwave. Sekejap. Okey. Untuk kurangkan dia tumpah kan. So kita masukkan dalam microwave kita. Kita tutupkan. Make sure tutup tau, sebabnya dia juga sama juga guna kaedah steamer, cuma kita gunakan microwave. Tetapi kaedah dia steam. Okey. Bunga guna microwave yang memang dah ada simbol steam rice. Just kita tekan steam rice ni, start. Okey, dia akan masak dalam masa 17 minit. Tapi kadang-kadang ada orang tanya, macam mana pula saya punya microwave ni microwave manual. Dia tak ada pun tulis steam rice tu. Boleh tak nak guna microwave yang manual biasa? Boleh. Tak ada masalah. Cuma you all kena guna suhu yang medium. Masa set 15 minit. Senang tak? Berapa minit Bunga ajar you all? Sekejap je kan? So sambil tunggu nasi ni masak, you all bolehlah pergi bersiap. InsyaAllah dia akan masak dengan cantik. Sebentar lagi Bunga akan tunjukkan hasil nasi goreng tom yum
menggunakan kaedah microwave yang dah siap. Alhamdulillah, akhirnya nasi goreng tom yum menggunakan kaedah microwave dah siap. Wes mateng orang Jawa ngomong. Okey, kita tengok ya. Kita gaulkan dia dulu. Alhamdulillah, tekstur dia sangat lembut dan sangat cantik, macam beras, macam makan nasi Arab you all. Tengok nasi dia panjang-panjang. Dia pun tidak merosakkan tekstur beras tau. Cantik je. Nanti kita plating. Okey. Nak terus plating ke? Boleh? Kita terus plating Kita buatlah cantik-cantik sikit kan. Nak makan. Okey, kita masukkan dekat dalam mangkuk kita. Okey. Presentation yang cantik, dia akan membangkitkan selera you all. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkanlah sedikit pengepit. Tambahkan kita punya udang, keluarkan kita punya sotong, kulit ayam, dan tambahlah sedikit sayur-sayuran untuk menaikkan seri makanan kita. So, kalau bento pun boleh juga buat macam ni, untuk bagi penaik color dia. So, kita letakkan sedikit cili dan hiasan, daun ketumbar. Okey, alhamdulillah. Inilah hasil kita, nasi goreng tom yum menggunakan kaedah microwave. Alhamdulillah, sudah siap. Okey, siapa yang nak mencuba resepi bungah ni, jangan lupa saksikan live Aki Show di segmen Kitchen. Okey. Moga-moga perkongsian bungah kali ini memberi manfaat kepada ibu-ibu di luar sana yang inginkan sesuatu yang mudah, simple dan juga menjimatkan masa, di samping dapat memberi makanan yang baik untuk santapan rohani anak-anak kita, insya-Allah. Moga di sekolah nanti juga dia dapat menerima ilmu itu dengan mudah dan senang. Jangan lupa ya, cuba. Kita nak try makan. Bunga nak try makan lah. Sebenarnya Bunga lapar. Dah lama Bunga. Daripada tadi Bunga masak sampai Bunga terlupa nak makan. So, kita try apa rasa dia. Bismillah. Tak ada sudu, kita pakai tangan boleh? Ke ada siapa-siapa boleh ambilkan sudu untuk Bunga? Sekejap ya. Sebentar. Sebentar ya. Actually Bunga suka bau ketumbar, sangat menyelerakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bau pun sedap. Rasa je, subhanallah, sedap. Allah yang bagi sedap, insya-Allah. Jumpa lagi di minggu hadapan dengan perkongsian yang lebih menarik. Assalamualaikum. Bunga kabar-kabar. Alright, Masya Allah, nasi goreng tom yum dengan microwave, dimasak dengan microwave. Terima kasih Bunga, terima kasih semua, Masya Allah. Dan kepada semua yang komen, Puan Nur Samsina, Mama, thank you for watching, thank you for commenting. Mohon doa Mama insya-Allah untuk Aki Show dan semua. Dan kepada yang hantar star pun ada ni, Azlina, thank you so much. Azlina pun kata menarik, nampak sedap. Betul.
Yang korang tengok tadi tu, yang makan selepas masak tadi tu, kita orang yang makan. Dan memang sedap, masya-Allah. Thank you Bunga. Dan siapa lagi? Akila. Dan sorry, Bunga ada tersilap sebut tadi dalam satu instance tadi Bunga kata air sejengkal kan. Bukan sejengkal, seruas ni. Yang ada ingatkan semalam, tapi pasal insya-Allah kita nak terus beritahu dalam Aki Show ni kepada semua tentang pentingnya kita berkomunikasi. Okey, terus setia dengan Aki Show insya-Allah. Terima kasih kepada yang komen, kepada yang hantar star, masya-Allah. Farhana Ramadan juga send 45 stars, masya-Allah. Ini hari ni sebenarnya kita we have been introduced dengan star-star ni, so thank you so much. Dan insya-Allah jangan ke mana-mana, selepas ni dalam segmen Akidemi, Anip dan Abang Yus akan terus berkongsi tentang ketogenic lifestyle and what to eat and what not to eat. Okay, so terus setia bersama-sama dengan Aki Show. Don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua penonton Aki Show. Terima kasih kerana bersama kami lagi dalam Aki Show. Kali ni dalam segmen apa? Akidemi. Akidemi, insya-Allah. Jadi penonton semua pasti tunggu-tunggu apa ilmu keto yang kita nak kongsikan hari ni Abang Yus. Sebab banyak sekali ilmu keto ni, terlalu banyak. Jadi kita terpaksa segmenkan minggu ke minggu untuk kita sambung Abang Yus. Hari ni exciting sikit, kita nak cerita pasal makanan ni. Betul. What we can eat and what we cannot eat. Itu sebenarnya topik yang ditunggu. Kadang orang dengar keto, dia orang nak tahu apa yang tak boleh makan, apa yang dia orang boleh makan. Okay. Tapi sebelum tu, anda semua tengok depan ni kan, Abang Yus pun show dah biasa dengan benda ni. Sebab dia seorang baker, jadi dia sangat arif juga pasal penggunaan alat-alat atau bahan di depan saya ni, iaitu essence dan Imalco. Abang Yus sendiri macam penggunaan Imalco dan essence tadi ni, Abang Yus lebih kerap guna yang mana? Sebenarnya dalam keto baking kan Anip, kita kalau boleh kita tak nak guna. Sebabnya dalam keto baking kita nak go as natural as possible. I see. Tapi vanilla kita gunalah vanilla essence. Sebabnya kalau di real vanilla extract tu mahal sangat. Kalau makan sendiri okeylah, kalau buat yalah, tu saya tadi saya ada berbual di luar set, saya ada berbual dengan Abang Yus, kita ceritakan pasal essence ni sendiri. So essence ni saya pun biasa dengar essence ni daripada perkataan oil, essential oil. Essential oil kalau kita biasa pakai harganya mahal. Ya, tapi saya compare, saya borak dengan Abang Yus tadi. Kenapa essential oil atau essence ni, vanilla essence contohnya, harga dia jauh lebih murah dengan, kenapa Abang Yus? Kalau Abang Yus dari segi sains ni lah. Dari segi sains. Actually essential oil ni, untuk dapatkan essential oil tu dia ada proses dia. Proses ni a bit mahal lah, sebab tu essential oil tu mahal. Tapi saya rasa lah ni apa yang saya tahu daripada vanilla essence ni, sebab ini adalah artificial flavouring. So dia dah banyak letak additives, dia letak flavour, dia letak benda-benda lain lah. So it's not
it's not from the real Maksudnya extract lah. maksudnya seperti yang kita tahu, ekstrak vanila ni bukan 100% lah. Maksudnya ada campuran-campuran chemical lain untuk ditiru lah dia punya rasa dan bau vanila itu sendiri. Sebab tu dia tulis artificial vanilla flavor. Sebab saya perasan masa zaman saya kecil dulu, saya belikan mak saya punya perisa vanila ni, dia sebut essence vanila. Oh, kecil-kecil dulu dah beli vanila. Saya tolong. jadi sekarang dia punya nama dia dah berubah kepada artificial vanilla flavor. So anda lihat nama dia sendiri pun dah membawa maksud artificial adalah tiruan. Jadi essence vanilla ni selalunya orang gunakan untuk aroma bang. Aroma, misal kata ada bakers tu dia ingin mengurangkan bau hanyir telur dalam kek dia, dan dia hanya menggunakan essence ni untuk melawan bau tu tadi. Berbeza dengan Imalco ni Mayus. Imalco kalau kita tengok dia punya kelikatan dia adalah sangat pekat. Tengok ni. Kalau rover kamera kita boleh tengok, dia punya kelikatan dia sangat pekat. Dan semakin pekat dia, of course lah dia punya rasa, dia punya bau dia akan lebih kuat. Maksudnya jika ada penggunaan kek ataupun biskut yang memerlukan warna dan bau yang kuat, mereka akan memilih paste ataupun Imalco ni tadi Abang Yus. Contohnya orang buat kek apa kalau pakai Imalco ni? Kadang-kadang ada yang menggunakan marble cake yang perlukan pandan dia kuat. Dia orang gunakan pandan paste yang menggunakan Imalco lah. Dan yang paling menarik Abang Yus, ada kaki pancing ni guna Imalco Untuk tarik ikan. Oh ya. Okey, saya cerita ada satu pengalaman saya bila saya di kedai. Ada satu customer ni dia datang mencari Imalco almond. Dan saya tanya, cik nak guna apa untuk Imalco almond ni? Kek apa? Saya suka berbual dengan customer. Dia sebut dia guna untuk memancing. Dan dia beli kuantiti yang banyak. Dia beli botol yang besar. Botol dia letak dekat apa? Dia okey, saya tanya juga, dia katanya dia menggunakan Imalco ni, dia campurkan dengan umpan dia. Contoh dia menggunakan umpan cacing contohnya kan. Jadi dia akan campur Imalco tadi tu dengan cacing, kemudian dia jadikan umpan lah supaya aroma dia tu menarik ikan ke lubuk yang dia pancingkan tadi. Itu cuma sedikit lah selain penggunaan. Tak pernah tahu. Betul, saya pun sendiri tak pernah tahu, dan memang betul. Kaki pancing ni pun pergi ke kedai bakery untuk dapatkan barang-barang seperti Imalco. Oh, okay. That's very interesting sebenarnya. So itu antara sedikit perkongsian saya berkenaan dengan Imalco dan Essence tadi lah. So dari segi harga anda boleh compare sendiri, Essence akan lagi murah. Dia sebenarnya bukanlah 100% ekstrak Essence, tapi sebenarnya adalah campuran. Sebab tu dari segi mass production harga dia akan lebih murah lah. Okay. Alright. Okay, kita kembali kepada topik keto kita Abayus. What's to eat Abayus? Okay, hari ni kalau episod-episod lepas kita dah cerita in general ketogenic lifestyle tu apa, ketones apa, kan banyak juga term-term yang kita dah introduce kan. Tapi mesti ramai yang wondering now, sebenarnya dalam ketogenic lifestyle ni apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. So hari ni kita nak cerita pasal food sikit lah. Okay, sebenarnya banyak je yang boleh dimakan, cuma kadang-kadang kita restrict sebabnya kita kena ingat objektif untuk keto ni adalah untuk mengurangkan carbs dan tingkatkan good fats ya, supaya badan kita boleh burn fat. Okay, instead of nak burn glucose je untuk energy, kita nak train badan kita untuk burn fat. Jadi objektifnya adalah untuk mengurangkan any carbohydrate dalam makanan supaya badan kita akan adapt lah ya untuk burn fat daripada karbo. So first of all, kalau in terms of what to eat ni, kita nak kena tengok dari segi apa yang macam saya cakap tadi tu lah. Kalau fat ni, good fats ni, apa yang good fats ni sebenarnya? So things like butter, coconut oil, olive oil. Cara paling cara paling mudah bukanlah nak togok olive oil tu daripada botol tu, tak. Okay, tapi kita gunakan fats ni dalam masakan kita. Okay, contohnya kalau you nak goreng ikan, instead of guna minyak sawit, minyak sawit, minyak soya ke, minyak canola oil ke, kita guna minyak kelapa, kita switch to minyak kelapa, or kita boleh guna butter. Olive oil pun boleh juga, tapi olive oil ni sebenarnya not very good untuk deep frying. Olive oil ni kalau you nak goreng manja-manja, boleh lah goreng sikit-sikit, boleh lah.
Tapi the best is coconut oil lah, ataupun kalau minyak sawit palm oil tu cari yang red palm oil. Red palm oil. Red palm oil. Apa beza palm oil biasa dengan red palm oil? Dia kandungan keratin dia lebih tinggi lah. I see. And then it's less processed as well. Oh, Okay. lebih natural lah. So kalau you tengok kalau nampak slide yang ada dekat skrin ni kan, kalau yang belah kiri tu adalah the good fats, and then as you go towards the right ni adalah makanan-makanan yang kandungan karbonya adalah lebih tinggi lah. Kalau you tengok belah kanan tu banyak sayur-sayur ya. So sayur banyak karbohidrat sebenarnya, tapi karbohidrat daripada sayur ni diproses differently dalam badan kita. Dia tak menjadi glukos macam you makan karbohidrat daripada nasi misalnya. Okay. Dan juga sayur-sayuran ni dia banyak fiber. Banyak fiber, banyak nutrien, banyak mineral, banyak phytonutrients yang kita perlu ya untuk kesihatan badan kita. So dalam ketogenic lifestyle ni memang kita encourage makan sayur banyak-banyak, tak apa. Okay. Yang kita tak nak encourage adalah untuk makan simple carbohydrate. So misal kata kalau saya kaitkan, boleh kaitkan dengan peminat-peminat kek di luar sana tu. Macam mana pula peminat kek ni dia boleh substitute ke arah ketogenic lifestyle ni? Okay. Apa perubahan yang kita boleh buat? Okey, boleh. Tapi dalam pembuatan kek misalnya, kalau you boleh tengoklah ingredients kek apa kandungan karbohidrat tertinggi, banyaknya dalam tepung lah. Betul tak? Okey. Kalau butter tu okey, kalau you kek tu guna butter is okey, tapi kalau guna margarine tu kalau boleh switch to butter. Okey. Alright. And then lagi satu elemen yang kandungan karbohidratnya tinggi dalam bahan bakery adalah gula. Okey, gula pun dah banyak substitute sekarang. Kita boleh guna sweetener. Okey. Dan banyak je natural sweetener kat market sekarang. Jangan guna artificial sweetener lah. Kita guna natural sweetener. Setengah orang substitute dengan macam coconut sugar ataupun palm sugar. Mungkin baik sikit tapi sebenarnya it's still sugar. So kalau boleh kita nak kurangkan gula tu Alright. Next kita tengok pula what not to eat. What not to eat ni benda-benda yang dalam keto lifestyle ni kita patut avoid lah. Tapi saya rasa penting untuk kita faham setiap jenis makanan ni dia tak ada masalah dia berkhasiat on its own. Tapi because kita nak buat keto lifestyle, objektif kita tadi adalah untuk train badan kita untuk burn lemak kan instead of sugar. So kita tak nak makan yang karbohidrat ni. Okay. So benda-benda kalau you tengok macam buah-buahan, fruits nanti kita cerita lain sikit. Potatoes, pasta, roti, nasi, semua tu kita nak kurangkan sebab ini semua adalah mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi. Ingat tu tuan-puan, bukannya kita melarang, bukannya kita mengkritik makanan tu, tapi kita sebabkan ketogenic lifestyle ini adalah kita untuk mengurangkan konsum untuk bahan makanan seperti ini. Betul. Jadi pilihan adalah di tangan kita. Kita nak makan banyak mana, kita nak makan apa. Okay. Kalau you tengok dekat slide ni on the right tu sebelah kanan tu, you tengok ada donuts, ada chocolate bar, ada candy, okay? Benda-benda ni boleh nak makan once in a while, makan sikit-sikit. Tapi masalahnya dengan kita ni, kita terlampau, we don't know when to stop. Kita tak tahu bila nak berhenti kan? Dia jadikan coklat tu macam makan nasi pula. Tu tak boleh lah, tu dah bahaya lah. Lagi satu, I think masyarakat Malaysia suka ni, soda. Juice, soda dan jus. So ini bahayalah in the long run sebab banyaknya sugar content dalam tu sangat-sangat tinggi. Betul. Terutamanya ada orang terasa. Ada orang terasa lah ni alamak. Sana tu. Tapi kadang-kadang ada yang keliru, ada yang katakan makan buah ni baik untuk kesihatan, dan kadang-kadang diorang tak perasan rupanya dalam buah tu sendiri adalah gula. Saya pun sendiri baru perasan buah tu sendiri adalah gula, terutamanya buah-buah tempatan ni. Nak cerita buah ke? Okey, nak cerita buah. Mari kita cerita buah. Okey, buah, buah bagus sebenarnya because buah banyak vitamin, banyak khasiat kandungannya. Tapi kalau you nak makan buah, you makan buah terus. You jangan misalnya minum jus dia ke sahaja. Because kalau buah you keluarkan, you hanya perah ambil jus dia, yang you minum hanyalah gula sahaja. Sebab dalam buah kita ada something called gula dalam buah dipanggil fructose fructose. Dan fructose dalam buah ni diproses oleh badan kita lain sikit daripada glukos. Okay,
Fructose ni dia akan proses terus dalam liver, dalam hati kita dan ditukarkan kepada fat. So kalau kita banyak sangat ambil fructose, sebenarnya fructose daripada buah ni ada, tapi tak sebanyak kandungan fructose dalam makanan-makanan lain yang kita selalu makan, especially juice. Fructose yang berlebihan boleh mengakibatkan something called fatty liver, kalau you pernah dengar lah. So ini lemak dalam hati yang kalau dah teruk sangat dia boleh mengelilingi liver tu juga, okey, dan ini yang kita panggil visceral fat. Visceral fat. So ini bahayalah untuk organ dalaman kita dan juga boleh mengakibatkan sakit jantung. I see. So kalau Abang Yus boleh spesifik, apa nasihat kepada penonton kita ni, apa jenis buah yang sebenarnya sesuai, sebenarnya baik untuk amalan kita? Buah boleh makan dalam portion ataupun porsi yang sesuai untuk setiap hari, tapi jangan makan berlebihan sebab kandungan gula dalam buah ni agak tinggi. Dan baik makan buah as a whole fruit rather than fruit juice. Okay? Kalau you cold press buah tu untuk dapatkan juice tu okey lagi lah. Tapi kalau it's just pure fruit juice tu better not sebab dia sugar. Dan kalau diberi pilihan daripada fruit juice, baiklah you buat smoothie. So kalau buat smoothie kan you masuk the whole fruit kan, you blend macam tu kan, then you minum the whole thing sebab ada fiber sekali, all the nutrients are there. Tapi kalau fruit juice you perah je, lepas tu fiber tu you buang. Padahal kandungan nutrien banyak di dalam fiber-fiber itu juga. Bagaimana dengan buah-buah tempatan Abang Yus? Buah rambutan, buah durian. Favorite tu. Pandai-pandai lah makan banyak mana Okay, macam tadi ada what's not to eat tadi. Cuba kita back dekat kita backtrack a bit ya. Backtrack balik. Okay. Okay, what's not to eat ni macam apa? Barang-barang yang berasaskan bijirin. Saya perasan keto punya lifestyle ni dia bukan dia minta kita kurangkan bijirin punya. Padahal yang saya sendiri dengar lah secara personal, barang-barang bijirin ni adalah bagus untuk consume. Bagus. Macam saya cakap tadi lah, dia banyak khasiat dia. Tapi sebab in the keto lifestyle kita nak kurangkan carbs, ingat tak? Okay. So ini adalah makanan yang still banyak carb. Okay, sebab tu kita nak kurangkan. Tapi macam bijirin, macam oats misalnya, oats bagus. Setengah orang switch kan, tak nak makan nasi, makan quinoa. Quinoa pun okey as a substitute untuk rice, tapi quinoa tu still bijirin yang mengandungi karbohidrat. So dalam keto lifestyle kita tak makan quinoa. Tapi macam saya cakap lah, it's not to say that ni tak ada khasiat. Semuanya ada khasiat masing-masing. Jadi puan-puan semua jangan keliru sebab makanan yang ditunjukkan semua berkhasiat. Cuma ketogenik lifestyle ini akan nasihatkan kita supaya limitkanlah penggunaan ataupun pengambilan karbohidrat ni tadi. Ada soalan lah Nip. Ada orang tanya, boleh ke minum air kosong nak kurus? Abang Yus, Nip rasa? Saya kalau saya rasa of course minum air kosong tu 0 kalori bang. So saya rasa ia baguslah untuk pengambilan untuk turunkan berat badan kita. Pengambilan air ni bagus. Lagi satu, minum air ni mengenyangkan. So kalau you tak nak you lapar, minumlah air banyak-banyak. Itu tips dia lah. Itu tips untuk menghindarkan makan sebenarnya. Okay, tapi setakat minum air je, tak boleh lah nak minum air je dan expect kurus sebenarnya. Sebab kita nak tengok juga makanan, sebab air tak ada nutrien kan, air hanyalah air. So kita perlu juga nutrisi dalam makanan. Ada soalan juga, boleh ke minum air masam nak kurus? Air masam maksudnya macam mana? Jeruk ke apa? Mungkin lah kan? Mungkin air limau. Sebab saya pun dengar juga mitos tu. Memang banyak sekali mitos di luar sana yang nasihatkan kita minum air limau, something yang masam, yang membolehkan orang kata apa? Kita pembakaran tu lebih cepat. Adakah betul? Saya rasa dia tak adalah directly related. Tapi macam kalau kita minum air lemon, air lime tu, dia menyebabkan badan kita in an alkalized state. So maknanya kita bukan dalam keadaan berasid lah. Sifat lemon tu sendiri adalah alkali, betul? Lemon tu itself adalah acid sebenarnya. Tapi bila kita minum dengan air suam misalnya, dalam badan kita, dia mengakibatkan dalam badan kita jadi alkalized state. So alkalized state ni is better lah daripada dalam keadaan berasid. I see. Okay. Sebenarnya baru minggu ni Aki Show bersiaran dan kita menerima banyak sekali komen-komen yang positif Bang Yus. Okey, alhamdulillah. Terutamanya sekali kepada komentar kita yang memberi stars. Alhamdulillah, sebab baru minggu ni kita diterima FB untuk menerima stars. Jadi alhamdulillah, syukur kepada
tuan-puan yang memberi kastas di luar sana, alhamdulillah teruskan memberi sokongan kepada Aki Show. Sebab apa Bayus? Sebab selepas ini kita ada program yang kita namakan Aki Kawan, segmen Aki Kawan, yang kita temukan dengan para bakers ataupun peniaga-peniaga yang di luar sana ingin bersama dengan tim Aki Show, mungkin nak bersembang, nak berbual, nak berkongsi sesuatu tentang produk mereka di dalam segmen yang seterusnya, insya-Allah. Boleh. Tapi ada sikit lagi. Ada sikit lagi, boleh kita habiskan? Okey. Untuk snacking, sebaiknya kita boleh makan nuts ataupun seeds lah. Tapi kena jaga-jaga juga, jangan berlebihan because kandungan karbonnya boleh jadi tinggi juga. Sebab macam kacang, senang kita nak makan banyak kan, segenggam kadang tak cukup, betul tak? Kita ambil lagi. So just be careful lah. Dan selain daripada itu, berries adalah mengandungi kandungan kalori yang rendah. Berries ni bukan sejenis buah ke? Buah tapi kandungan gulanya sangat-sangat rendah. Okay, So this is allowed lah dalam kita. Adakah, saya tanya satu soalan, adakah kurma dari kategori ini? Tak, kurma bukan berry, kurma kandungan gula dia tinggi, tapi kurma juga mengandungi banyak khasiat dan nutrisi yang lain. Kurma kita boleh cerita banyak dalam episod yang lain. InsyaAllah. Jadi begitu banyak sebenarnya ilmu yang nak dikongsi, tak cukup satu segmen ni. Abang Yus ni sangat bersemangat. Kalau saya tak berhentikan, dia akan terus je. Sebab ilmu yang dia kongsikan ni sangat bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Walaupun ianya ilmu ketogenik, sebenarnya ketogenik tu sebenarnya adalah ilmu yang belum ada dekat dalam diri kita, terutama dalam pengamalan makanan sihat. InsyaAllah kita bertemu lagi Abang Yus minggu depan. InsyaAllah dengan topik yang lagi menarik. Dan yang paling seronok, yang paling interesting, selepas ini kita ke segmen seterusnya bersama hos kesayangan kita, Mak Irwan Muhibin, dengan tetamu undangan. Siapa tu? Kita tunggu, insyaAllah. Alright, Alhamdulillah kembali bersama-sama dengan saya Irwan Muhibin dalam segmen Aki Kawan. Macam tadi, Akademi. Terbatuk-batuk ada seorang tu tadi bila Abang Yu sebut tentang air soda ni kan. Padan muka dia. Baru dia tahu ketogenic lifestyle ni insya-Allah kita semua nak cuba amalkan. Kerana apa? Kerana kesihatan tu adalah tanggungjawab kita, okey? Especially kepada orang yang terbatuk tadi. Okey. So alhamdulillah hari ni kita punya tamu dalam segmen Aki Kawan adalah Ira. Boleh tak kita bagi tepuk tangan yang gemuruh untuk Ira? Yes. Yang kat rumah pun tepuk juga. Pasal dia nervous. So inilah salah satu cara untuk hilangkan nervous. Okey, alhamdulillah Ira. Mungkin Ira boleh kenalkan diri kepada semua insya-Allah dan apa yang Ira usahakan sekarang. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fazira. You guys can call me Ira. Ira dah start baker ni dah lama sebenarnya. Start daripada mama sekali. Mama dah berniaga dah almost 20 years macam tu lah. Oh, Masya Allah. Dah lama dah. Start dia mama dia jual kuih. Jadi mama slow-slow buat kek. Dan saya habis SPM, saya terus buat masuk kelas. Belajar 1, 2, 3 menu macam tu. Lepas tu saya buat sendiri. Macam tu. Masya Allah. Okey, so apa ni? Kalau Mama sedang menonton tak? Agak-agak Mama sedang menonton tak tu? Okey, call Mama sekarang. Okey, so Ira dah Masya Allah dah bantu Mama dalam baking lah. Dalam niaga juga. Masya Allah. So macam mana lahirnya Made by Ira ni. Kalau pergi Instagram tu cari Made by Ira. Homemade.
by Ira. Ira tu ada 2A. So macam mana lahir Homemade by Ira ni? Actually mula-mula tak terfikir pun nak buat macam ni lah. Start dia buat satu-satu, lepas tu kawan-kawan ramai nak order macam mana kan. So saya create satu IG Homemade by Ira sendiri. Kat situ banyaklah menu-menu boleh kawan-kawan tengok. Salah satunya ada brownies and cheese tart ni. Yes, betul. Kalau boleh kita minta Rover Cam kita Rove mendekat. Dah tunggang terbalik aku punya bahasa. Ni dia. Cheese tart blueberry and Nutella brownies. This one cheese tart blueberry. This one Nutella blueberry. Dan yang ini? This one brownies Nutella. Brownies Nutella. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada teknologi bau kita dah hantarlah bau ni kepada anda melalui handphone ni, melalui sesi lah. Tu dah bau dah. Dah terbalik dah. Masya Allah. Okay, so Ira punya usaha sekarang, adakah Ira buat sendiri ataupun Ira buat sendiri dengan ada bantuan dari tim? Sendiri. Oh, Masya Allah. Buat sendiri. Yang mama punya peniaga mama sekarang? Buat kuih. Oh. Kuih-kuih tradisional macam kuih talam, kuih lepat tu. Okey. Lepas tu ni sampingan saya sendirilah. Okey. Jadi kita dah tahu Instagram Ira, Homemade by Ira, kita dah nampak dia punya ni. So soalan seterusnya lah, macam mana nak dapatkannya Ira? Okay, you guys boleh pergi check out dekat IG Homemade by Ira. Kat situ korang just tekan je link dekat bio. Okey, dan pergi ke WhatsApp. Wah, Masya Allah. So boleh pergi, Instagram lah. Instagram. Dekat Instagram lah. Okey. Ada tak cerita menarik dalam perjalanan Ira sebagai usahawan ataupun usahawati ni, daripada tolong mama buat bisnes, buat kuih, lepas tu sekarang dah buat apa ni, dipanggil cake and pastries lah kan? Ada tak dalam cerita-cerita menarik yang Ira boleh kongsi kepada kita semua? Cerita menarik? Actually tak adalah ni sangat, sebab awalnya daripada tolong mama je. Tolong mama buat kuih kan, buat kuih sikit-sikit. Lepas tu mama kata tak nak try benda baru. Kau rasa macam okey juga tu. Then pergilah tengok dekat IG mana yang buat PJJ tu. Okey. Belajar dari jauh. Tengok, pergi belajar sendiri, buat sendiri. Dan terjadilah macam ni. Masya Allah. So memang Ira daripada lepas belajar, lepas SPM tak ada sambung mana. Pergi belajar dekat ni je lah. Okey. Kalau contohlah Ira dah okey, daripada SPM tu berapa tahun tu? Saya tak mau tanya umur Ira. Tapi kita boleh kira daripada SPM sampai sekarang berapa tahun? Dah 5-6 tahun? 4 tahun macam tu. Okey, 4 tahun. So Ira dah menjadi usahawati secara sepenuh masa dah 4 tahun. Ada tak dalam perancangan Ira untuk Homemade by Ira ni untuk kembangkan lagi maksudnya? Yes, nak jemput nak jemput para penonton Aki Show yang mana yang berminat nak jadi ejen ke, ataupun nak belajar macam mana nak buat pastries ni? Actually Ira tak terfikir pun nak cari ejen, sebab Ira pun masih lagi slow nak kembangkan lagi kan. Tapi macam mana nak cakap, tak terfikir lagi lah. Kalau boleh mana yang nak belajar tu Ira akan bagi je resepi. Sebab resepi kan kita boleh kongsi kan. Jadi itulah. Tak cakap je dia rasa sedih kat situ. Okey, jangan sedih. InsyaAllah dekat memang Ira berada di tempat yang sesuai. InsyaAllah Aki Show boleh bantu nanti kita. Dan Ira memang kawan dengan Cik Anip dengan Puan Syakira kan, Aki Bekmat kan? Betul. Macam mana Ira punya pengalaman membeli, I'm guessing you buy all your raw materials dekat Aki Bekmat kan? Macam mana Ira punya pengalaman dengan Cik Anip dengan Puan Syakira membeli barang-barang di Aki Bekmat? Maksudnya macam tu? Diorang punya customer service macam mana, diorang punya produk tu okey ke tak? Okey. Memang kalau rumah dekat je, beli barang terdesak memang kat sini je, komplit semua ada. Pernah guna Aki hantar tak? Diorang ada kalau tak salah. Pernah? Oh ya? Siapa yang hantar? Kadang staff diorang. Anas hantar? Anas macam tu lah. Tadi nampak you macam dah kenal dengan Ijan. Macam mana you boleh kenal dengan Ijan? Ijan tu actually kawan lama. Oh, Ijan kau pandai. Jangan kau tengah shoot nanti jangan keluar set je. Dia kawan lama Ira daripada sekolah lagi. Oh, je Okey, so Masya Allah. Apa lagi kita nak cerita kepada para penonton Aki Show ni tentang Homemade by Ira? Your recipe, your punya menu macam mana sekarang? Adakah ini saja yang disajikan? Ada lagi, ada coklat cheese lele, coklat lava, coklat berhantu lah. Mana yang nama dia actually coklat berhantu. Jadi saya panggil coklat lava cheesecake lele. Dia lele. Ada red velvet, ada pandan, ada apa lagi?
Ada Cokoja pun ada. Masya Allah, Masya Allah. So semua ni, okay, contoh Ira punya, adakah Ira buat your production runs every day? Adakah Ira buat ni Tak, setiap hari? saya buat seminggu 2-3 kali. Actually kalau ada orang order tu, saya on je lah macam tu. Okay, okay. So lepas ni, agak-agaknya ini semua, tu Robocam datang, coming. Yes! Nampak tak Ira bawa banyak sangat hari ni. So macam mana? Ini kalau tim Aki Show makan dengan tamu-tamu yang hadir hari ni pun tak boleh habis ni. Kalau anda semua nak, boleh ke Instagram Homemade by Ira. Homemade by Ira. I-R-A-A. Double A. Tu kita nak tanya kat tu, kenapa ada double A tu? Tak Ira dah Ira tak homemade dah Ira. Satu A dah ada orang ambil dah. Susah nak ni. Ira 5 harkat. Oh, dia ada berkenaan dengan tajuk juga. Oh, luar biasa. Luar biasa tamu Aki Kawan hari ni. Dia orang punya ada apa orang kata? Ada soul lah orang kata kan. So okay. So sekarang ni sekali lagi kita nak tahu nama ni. This is cheese Cheese Nutella. Cheese tart Nutella, blueberry, brownies Nutella. Kenapa banyak pakai Nutella? Itulah rakyat Malaysia memang suka Nutella. Tak lari daripada Nutella. Kalau ada brownies dia, ada Nutella tak? Macam tu. Oh ya? Ada tak pernah orang tanya tak mau Nutella? Ada, kadang-kadang saya letak spread lotus tu, Biscoff. Saya letak kat situ. Saya baru pertama kali rasa Biscoff tu. Ya Allah, sedap kan? Luar biasa. Betul. Nampaknya kita ada komen daripada Ahmad Rishafuddin. Ini saya kenal ni, Rish ni. Kata dia, nampak sedap, sure sedap. Macam mana ni kau cakap kau nampak, lepas tu kau pun komen sure sedap. Dah rasa dah tu. Mungkin ini kod. Mungkin ini panggilan dia, apa orang kata, belakang tabir untuk simpankan dia sikit. Dan maksud Akila, bila nak buka kedai? Akila buka kedai, insya-Allah saya ada juga survey 1-2 kedai ni nak tengok kan. Sebab buat kat rumah space tu sempit. Jadi nak kena kembangkan lagi, insya-Allah dalam masa setahun lebih macam tu saya akan survey 1-2 kedai juga nak tengok nak buka kedai. Sebab mak dah lama dah bila nak buka kedai. Jadi kawan-kawan pun susah nak datang. Dekat mana ya dah survey? Kat mana sekarang? Kat area sini lah. Area sini je dekat dengan rumah. Dengan tu siapa-siapa ada kedai boleh apa orang kata PM. Boleh PM kat Aki bin Mat dan kita boleh connect dengan Ira. Betul. So, Ira cari kedai macam mana? Kedai full size macam mana? Kalau boleh tak adalah nak besar sangat, nak sedanglah selesa untuk customer duduk, makan, santai-santai. Menambah kafe lah lebih kurang macam tu. So, boleh selikan masuk dengan kuih mama sekali. Masya-Allah, masya-Allah. Ni tahun ni ke nak buat? Insya-Allah kalau ada rezeki tu. Siapa tahu kan, proceed je lah terus. Ada tak? Tolong cakap amin, amin ya Allah. Amin. Tolong ya Allah. Dengan bantuan Allah insya-Allah semuanya tidak mustahil. Dan insya-Allah kita sangat berterima kasih kepada Ira. Nama Ira penuh apa? Nur Fazira. Okey. Nur Fazira pandai buat kek, pandai buat pastry, pandai buat kuih. Masih bujang? Masih bujang. Tengah cari kedai. Okey, pandai lah PM. Hantar star dulu. Alright. Kena hantar star 100 baru layak. Nanti kita hantar page. Tolong hantar star dulu. Okey, masya-Allah Ira, terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kepada yang nak rasa pastry Homemade by Ira, boleh ke Instagram Homemade by Ira. Dan insya-Allah ini mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir Ira. Insya-Allah. Kalau Ira tak datang pun tak apa, hantar ni je. Okey, tiap minggu, okey? Betul, Mama, please every week hantar kuih sekali. Alright, so terima kasih banyak-banyak daripada kami semua dari The Aki Show. Insya-Allah temu kami lagi minggu hadapan dalam Aki Show episode. Tengok. Dah dia orang dah tak pandang aku dah. Dia orang pastry dah sampai dah ni. Bila nak makan ni, Ira pula tu ada kan. Nur Fazira pula tu ada. Korang ni memang betul lah. So yang ni insya-Allah again Homemade by Ira. If you guys want it, just go to the Instagram and click link in bio. Alright. So thank you so much. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia dengan Aki Show. Jumpa lagi minggu hadapan. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Salam. Cik Hanif. Aki Show. Hari ni tak ada syuting Aki Show ke? Ini tak ada, insyaAllah besok. Okey, insyaAllah. So, ni baru balik daripada Aki hantar ke ni? Kalau keluar daripada venue, maknanya betul lah. Aki hantar lah. Cik Hanif, macam mana proses Aki hantar ya? Boleh terangkan sikit tak? Sekejap lagi saya akan terangkan. Stay tune proses Aki hantar bermula apabila kami terima pesanan anda melalui WhatsApp kami. Kemudian kami akan siapkan pesanan anda dengan secepatnya. Dan yang terakhir sekali, kami akan terus hantar barang yang anda pesan tadi ke pintu rumah anda. Dan yang terakhir sekali, kami akan terus hantar barang-barang yang anda pesan tadi terus ke pintu rumah anda. Okey? Jangan tweet dia macam tu.